Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan di pagi hari ini. 主啊，今天早晨我们要感谢你的恩典。 Mungkin ada di antara kami yang datang dengan beban berat. 或许我们当中有带着负担重担来到这个教会， Ada begitu banyak tekanan yang kami alami dalam hidup di dunia ini. 我们活在世上有许许多多的这个压力。 Tapi kalau kami diberikan keberanian dan kekuatan untuk datang menghadap kepada Tuhan, 但是神，你赐给我们有勇敢的心，我们来朝向你。 biarlah harapan dan penghiburan kami hanya dari Tuhan. 但愿我们可以从你那儿得到安慰。 Terima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk boleh menyembah Engkau Allah yang hidup. 感谢神，你让我们可以来到这殿中来敬拜你。 Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang terus-menerus menyatakan diri bagi kami. 我们心存感恩，因为我们有你这样的上帝。 Dan biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, 当我们在思考你的话语的时候， biarlah firman Tuhan kembali menguatkan kami yang lemah. 但愿你再一次的坚固我们软弱的心灵。 Biarlah firman Tuhan memberikan kami harapan bagi kami yang patah hati. 但愿你的话语赐给我们的盼望。 Sertai waktu pemberitaan firman-Mu, 主啊，求你祝福以下的讲道的时间， kami membuka hati dan pikiran kami. 敞开我们的心扉。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom. 弟兄姐妹们平安， Shalom. 平安， Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 大家早上好。 Dari tadi saya lihat belum menyapa kiri kanan kali ya. Coba boleh lihat teman-teman, saudara-saudari seiman, jemaat sekalian. Boleh saling sapa, say hi. Aduh lama gak ketemu begitu ya. 请大家向左边、右边的朋友们问安，好久不见了。 Kita bertemu kembali setelah sekian lama maksudnya saya dengan Bapak Ibu sekalian ya, kita lama tidak bertemu. 我与大家已经许久没有见面了。 Saya senang kita ada kesempatan untuk boleh sama-sama renungkan firman Tuhan kembali. 很高兴今天我可以再次的与大家分享上帝的话语。 Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini, hidup karena percaya bukan karena melihat. 今天给我的主题就是凭信而活，不凭眼见。 Ayat yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai 9. 今天我们要思考的经节是取自哥林多后书第5章4到第9节。 Sebenarnya bagian ini sudah kita baca ketika responsoria tadi. 其实刚才起因经文的时候，我们已经念读过了。 Saya tidak akan ajak kita baca sekali lagi, tidak. Tapi saya minta kita untuk tetap buka Alkitab kita karena kita akan membahas ayat per ayat dari bagian ini. 我不会再念读一遍，但是请你们打开圣经，待会儿讲到的时候，我会一一的分析。 Saudara sekalian, masalah pasti terjadi dalam hidup kita. 弟兄姐妹们，在我们的生活当中，免不了有许多的问题。 Tentu kita berharap bahwa hidup yang kita jalani ini itu seperti pepatah orang Hokkien, song jia song pang song kun tu ho liao. 当然，我们希望我们的生活当中，我们可以睡得香、吃得饱，我们大小便都顺畅。 Setuju nggak? 你 Bisa 们同意吗？ makan nggak susah makan, bisa makan dengan nyaman, keluarnya juga, mohon maaf ya, keluarnya juga gampang, nggak perlu cari dokter atau obat untuk bisa mengeluarkan, bisa tidur dengan nyenyak sehari. Ya kalau umur yang sudah senior mungkin 5 jam nyenyak sekali tidurnya juga udah cukup deh. 如果我们可以大小便都通畅的话，又吃得饱、睡得香，尤其是年长的弟兄姐妹们，如果一天可以睡5个小时，那已经是很足够的了。 Tapi sayangnya apa yang kita harapkan nggak selalu bisa kita dapatkan. 但是往往我们所希望的，并不能如愿以偿。 Kadang-kadang ada bagian tubuh di dalam tubuh yang kurang enak membuat kita sulit makan. 那因为有时候我们的身体的某个部位呢，使得我们吃不下。 Ada banyak pikiran tentang keluarga kita, anak kita, masalah-masalah pekerjaan, itu membuat kita sulit tidur. 我们有太多的忧虑，我们是挂念我们家里的许许多多的事情，使得我们睡不着。 Belum lagi karena umur ya, mohon maaf Bapak Ibu, tapi saya sendiri menyadari
saya yang muda, saya masih remaja, masih pemuda dengan saya yang sekarang sudah punya 2 anak, kualitas tidurnya berbeda. 不单对不起，你们年长的，要是就像我这样的年龄，从以前少女、青年人，一直到现在拥有2个孩子的母亲呢，我也感觉到我的睡眠不够充足。 Semakin umur semakin gampang terganggu ketika tidur. 我们的年龄越增高的话，我们睡眠的时间就越短。 Itu masih keadaan normal, belum bagaimana kalau ada masalah yang dihadapin, pasti lebih sulit lagi tidur. 这就是按照我们的生理的这个平常的一个会发生的，但是要是我们有面对问题、有压力的时候，我们更难入眠了。 Saudara sekalian, oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, 因此，我们身为基督徒， saya katakan kita tidak imun terhadap masalah. 我们并不是可以抗拒这些问题的。 Namun persoalannya bagaimana kita cukup dewasa untuk menghadapi masalahnya, bukan? 但是问题就在我们够不够成熟来面对这些问题。 Sehingga lewat masalah yang kita hadapi, nama Tuhan boleh tetap dimuliakan. 因此，当我们面对问题的时候，仍然可以荣耀上帝的名。 Hari ini kita akan bahas hal itu lewat firman Tuhan di 2 Korintus pasal 5 ayat 4-9. Ada 3 hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, kelihatan dan tidak kelihatan. 今天我们从哥林多后书第5章4到9节，我们有3项事情我要与大家分享的，那就是第一，就是看得见相对于看不见的。 Saudara, surat yang Paulus tulis banyak sekali membandingkan tentang hal-hal yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. 在保罗的书信当中，有提到关于看得见与看不见的一个比较。 Mari kita perhatikan naik sedikit pasal 4 ayat 18. 让我们看哥林多后书第4章18节。 Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. 原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。 Saudara, konsep hal yang tidak kelihatan dan yang kelihatan ini sebenarnya bukan konsep yang baru. 其实关于看见与看不见，并不是一个新的概念。 Ini sedang berbicara tentang roh. 这里提到的就是灵。 Ketika Tuhan Yesus datang kepada perempuan Samaria di Yohanes 4. 在第4章当主耶稣来到有罪的撒玛利亚妇人的时候， Ingat Tuhan Yesus ngomong apa ke perempuan Samaria? 记得吗？耶稣对妇女如何说？ Harus menyembah Tuhan di dalam 你要敬拜神， di dalam roh dan kebenaran. 你要以灵和信实来敬拜神。 Nah, kata roh ini sebenarnya sedang menunjukkan sesuatu yang spiritual. 就是提到的就是关于属灵的事情， Sesuatu yang tidak kelihatan 一个看不见的， tetapi harus terlihat. 但是又可以感受到的。 Bingung nggak Bapak Ibu? Nggak kelihatan tapi harus terlihat. Maksudnya apa? Tidak kelihatan tapi kita harus melihat lewat spiritual kita, lewat hati kita. Bagaimana kita merasakan Tuhan, mengalami Tuhan 我们 yang 虽然 adalah roh. 我们虽然肉眼看不见，但是我们用属灵的眼睛就可以看见、感受到上帝的存在。 Saudara sekalian, sepanjang hidup manusia kita disibukkan dengan hal-hal yang kelihatan. 我们作为人类，我们每天都是为我们所看得见的事物忙碌， Maksudnya kelihatan mata, 这是我们肉眼可以看得见的， materi, 这是我们物质上的， yang bekerja kita memusingkan karir. 我们的事业， Lalu kita juga memikirkan tentang kecukupan untuk hidup. 我们要满足日常生活的所需。 Sepanjang hidup kita selalu mengejar hal-hal tersebut. 我们的一生当中就是在追求这些事情。 Saudara, bukan berarti maksud saya kita nggak butuh hal-hal itu. 我并不是说我们不需要这些事情。 Kita yang masih hidup di dunia ini, kita butuh uang untuk hidup. Kita butuh makanan untuk bisa tetap hidup. 我们活在世上，我们需要这些物质的事情，就是我们需要金钱，我们需要食物来维持我们的生活。
Tapi pertanyaannya, kita mau kejar sampai kapan? 但是问题是我们要追求这些到什么时候呢？ Sehingga Paulus pun mengajak kita untuk yuk mari yuk kita lihat yang nggak kelihatan ini. 因此保罗就是邀请我们大家一起过来，我们一起来看我们的眼睛所看不见的。 Mari kita fokus kepada hal yang kekal supaya hidup kita di dunia ini yang sementara bisa benar-benar hidup. 我们要专注在属灵永恒的这个事情上，因为我们活在世上，我们也是为的就是达到这个永恒的。 Mari kita perhatikan di ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. 我们看第4节，当我们还在这帐篷里，便会叹息劳苦。 Saudara, sejarah orang Yahudi tidak jauh dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. 弟兄姐妹们，这个犹太人的史书里面，与他的祖先以色列人所经历的有密切的关联。 Kisah kelam bangsa Israel yang mereka dijajah di Mesir, mereka harus bekerja menjadi budak di Mesir. 以色列民当时在埃及的时候是成为奴隶， masih sangat melekat bagi bangsa Yahudi. 对于犹太人来说，还在深深的在他们的脑海中。 Saudara, ketika Tuhan panggil Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah masalah selesai? 当主耶稣，当上帝请摩西带着以色列民从埃及出来的时候，难道这是解决了他们的问题吗？ Oh tidak. 不， Mereka masih harus bergumul berjuang di padang gurun. 他们还是经过旷野的这个挣扎， Mereka juga terus mengeluh, dan mengeluh. 他们不断的抱怨， Mereka diperhadapkan pada persoalan baru bahwa ya di padang gurun sulit mendapatkan makanan, sulit mendapatkan minuman. 他们在旷野要面对新的问题，就是饮食方面的，因为在旷野里并没有食物和水。 Belum lagi di padang gurun kalau siang panas sekali, kalau malam dingin. 更何况在旷野的时候，白天非常的炎热，晚上却非常的寒冷。 Saudara, apakah Tuhan tinggalkan bangsa Israel ketika mereka mengeluh A, B, C sampai Z? 难道上帝会离去那些抱怨的这个以色列民吗？不， Tuhan pelihara, saudara. 上帝看顾他们， Tuhan kasih mana. 上帝赐下玛瑙。 Setiap hari Senin sampai Senin sampai Sabtu mereka mengambil mana mereka bisa makan. Hari Sabtu ambil lebih banyak untuk persediaan di hari Minggu. 他们从星期一到星期六会吃下上帝所赐下的玛瑙，但是星期日的话呢，他们就星期六拿多一点，留到星期日吃的。 Apakah persoalan selesai, Bapak Ibu? 那问题是不是解决了呢？ Apalagi yang bangsa Israel keluhkan, cukup makan kok. 要是那只以色列人说啊，够不够吃呢？ Tuhan, kami bosan. 主啊，我们吃腻了， Kami bosan pada mana, kami pengen daging. 我们吃腻了玛瑙，我们要肉，我们要吃肉。 Tuhan dengan sabar masih kasih daging, 上帝 kasih burung 很有 supaya 耐心 bangsa 的 Israel bisa 赐 makan. 给他们，就是鸟类从天上降下来，使他们可以吃。 Aduh panas Tuhan, Tuhan kasih tiang awan untuk meneduhkan mereka. 白天上帝给他们这个云柱，可 Aduh 以使他们没有那么热。 Dingin Tuhan, Tuhan kasih tiang api supaya menghangatkan mereka di malam 他们 hari. 抱怨寒冷，那么晚上上帝就赐下火柱。 Saudara, masalah tidak pernah berhenti. 弟兄姐妹们，问题不断的出现。 Sepanjang kita baca kitab Kejadian, Bapak Ibu, kita akan merasakan satu sisi kita dongkol. Aduh, ini bangsa Israel gak tahu syukur ya, gak tahu terima kasih. Udah dikasih lah, ngeluh lagi, dikasih ngeluh lagi. 当我们看创世纪的时候，我们就会感觉到这个以色列民不懂得感恩，已经赐给他那么多了，还是不断的抱怨。 Tapi bukankah sikap bangsa Israel kadang-kadang juga mencerminkan sikap kita? 以色列民的这个抱怨呢，是不是也反映到我们今天所抱怨的？ Kita Tuhan kasih cukup pun kita kadang-kadang masih pengen lebih lagi. 上帝已经满足了我们生活上的所需，但是我们还是觉得不够，一直在埋怨。 Tetapi syukur kepada Allah ada harapan di ayat 5. 但是感谢上帝，因为在第5节的经文里，我们有了盼望。 Meskipun kita mengalami masalah,
Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. 为此，栽植我们的就是上帝，培植我们的就是上帝，他又赐我们属圣灵做凭据。 Saudara, masalah memang gak akan pernah berakhir. 弟兄姐妹们，问题不断的出现。 Ketika kita janji ikut Tuhan, Tuhan gak kasih kita, ketika kita ngomong Tuhan aku mau ikut Tuhan, Tuhan gak kasih janji bahwa hidup kamu akan baik-baik saja tanpa masalah, itu janji Tuhan. 当我们已经决定跟随主的时候，上帝主耶稣也没有向我们应许说，我们的生活必定是一帆风顺的。 Tuhan gak janji, ayo ikut Tuhan, langit akan selalu biru, hidup kamu akan selalu nyaman. 上帝也不应许我们说，我们跟随他，我们的生活就一切都是安好的。 Tuhan tidak pernah janji demikian, saudara. 上帝从不这样应许我们。 Tuhan janji apa, saudara? Ikut 上 Tuhan. 帝应许我们什么呢？ Ikut Tuhan, pikul salib. 应许我们要跟随他到十字架上， Ikut Tuhan, ngalamin penganiayaan. 应许我们要与他一起受苦， Ikut Tuhan harus siap menderita. 我们要预备心来领受这些苦难。 Tapi Tuhan janji Dia akan menyertai. 但是神应许他会与我们同在。 Tuhan janji kita akan selalu mengalami kedamaian yang dari Tuhan. Dia memberikan kita roh penghibur. 上帝应许我们，他会赐给我们平安，赐给我们保惠师。 Saudara, dalam keadaan seperti apa sih kita paling dekat sama Tuhan? 弟兄姐妹们，当我们在怎么样的情况下，我们最亲近神的呢？ Saat hidup kita nyaman atau saat justru ada masalah? 当我们过着安稳的生活，或者是当我们面对问题的时候， Kalau ada masalah, cari Tuhan nggak Bapak Ibu? 当你们遇到问题的时候，是不是第一时间就想到要找上帝呢？ Cari Tuhan ya pasti ya, doa kenceng-kenceng, pagi bangun jam 4 pagi doa banyak-banyak, siang puasa, doa lagi sama Tuhan kalau ada masalah. 那是肯定的了。我们一定是，如果我们有碰到问题的时候，早晚都不忘记祷告，甚至于禁食祷告。 Tanya lagi nih, gimana kalau lagi baik-baik gak ada masalah? 再返回来质问，如果你们一帆风顺的时候，你们的这个行为是怎么样的呢？ Masihkah kita gencar berdoa seperti ketika kita punya masalah? 我们会如此殷勤的祷告吗？ Saudara, ada sebuah rombongan anak muda gereja, mereka melakukan perjalanan road trip. 弟兄姐妹们，有一群的这个青年人在教会一起来去这个旅游。 Perjalanan ini pun berkaitan dengan pelayanan gereja begitu. Jadi mereka harus berjalan mengendarai mobil 8 jam. 他们必须驾驶车辆呢，就是为了服侍到某个地方，大概有很遥远的路程。 Di tengah perjalanan, bus yang mereka pakai untuk berangkat ke kota yang lain ini kecelakaan. 在路途当中，他们所搭的乘的这个巴士呢，有遇到了事故。 Ini minibus dan busnya hancur parah, kaca depan, kaca belakang pecah berkeping-keping. 那个巴士的这个镜子受到了很损坏， Bangku jok bus, jok tempat duduk itu sampai copot dan menggelantung. 有一些巴士的座椅甚至脱落了。 Kalau dilihat dari kondisi mobil, minimal patah-patah. 如果我们看这辆车的这个情况的话呢，那肯定里面的这个乘客一定受重伤了。 Kacau sekali kondisi mobilnya. 那个巴士非常的这个损坏。 Adalah sebuah mukjizat kalau orang-orang yang ada di dalam mobil, anak-anak muda gereja yang di dalam mobil itu selamat. 要是里面的乘客可以安全且平安的话，那真是一个奇迹了。 Tapi syukur kepada Tuhan mukjizat itu terjadi. 但是感谢神，奇迹竟然发生了。 Anak-anak muda itu nggak kenapa-napa, semuanya baik-baik. 那一般的年轻人没有事情，他们都是安全的。 Hanya seorang paman ini sebenarnya tujuannya untuk menemani si pembina yang nyetir. Jadi bantu-bantu kalau misalnya pembinanya ngantuk, dia bisa tukeran setir.
我有一个叔叔呢，他是不是教会的人？他是因为要帮忙那边年轻人的导师。他是教会的人，但是bukan di dalam grup itu gitu. 他并不是一起是在同一个组织的，所以呢，他是来帮忙这个我们的导师，要是有发生可以轮流给他替换驾驶这个巴士。Dia duduk di samping bangku supir, jadinya kena kaca depan yang pecah, pelipisnya harus dijahit beberapa jahitan dan tinggal di rumah sakit 1 minggu. 因为他坐在这司机的旁边，所以呢，他当这个挡风的镜子呢破碎的时候，他的碎片呢碰到他的头部，所以他必须住在医院继续缝了几针。Beberapa minggu kemudian ketika semuanya sudah sehat-sehat, mereka pun bersaksi di gereja. 过了几个星期之后呢，当他们已经健康，已经回到教会的时候，他们就在教会里做了见证。Semua anak-anak muda ini mengatakan Tuhan baik, Tuhan jaga kami, Tuhan tolong kami. 那些年轻人都非常的感恩，就是宣告说，上帝是良善的，他帮助了我们，赐我们平安。Bahkan si paman yang harusnya gak ada urusan apa-apa dengan grup ini, dia juga bersaksi, dia katakan Tuhan itu baik. 这个叔叔呢，他虽然不是在他们当中的一体，但是呢，他也宣告说，上帝是良善的。Meskipun saya harus dirawat, saya harus mengalami luka jahitan, Tuhan itu baik. 虽然我要留院，我要缝针，但是呢，上帝仍然是好的。Saudara, paman ini mengalami kebangunan iman yang level yang lebih baik, lebih tinggi lagi. 这个叔叔呢，表现出了更高一层的这个信仰。Kalau dia mau marah sama Tuhan bisa aja, saudara. 如果他要向神发怒的话，当然是可以的。Tuhan, saya cuma nemenin rombongan ini, tapi kenapa saya yang terluka? 我只是陪同他们，为什么受伤的竟是我呢？ Tapi paman ini nggak melihat begitu. 但是他并没有这样的意 Dia 念， tetap melihat bahwa Tuhan itu baik. 他仍然感谢神，认为神是善良的。 Meskipun dia harus terluka, dia tetap mengatakan Tuhan itu baik. 虽然还要经历到这个有一些痛苦的这个在医院的时间一段时间，但是他仍然说上帝是良善的。 Dan bahkan sampai sekarang dia tetap melayani, setia melayani di gereja. 甚至到现在他还仍然忠心的在教会服侍。 Saudara, memang tidak mudah untuk berfokus pada apa yang tidak kelihatan. 弟兄姐妹们，要专注于看不见的东西，的确不是一件容易的事。 Tapi ingatlah bahwa Roh Kudus yang tidak kelihatan itu akan memampukan kita melihat Dia. 你们要切记，那圣灵可以帮助我们看到看不见的东西。 Hal yang kedua, saudara sekalian, percaya melihat. 第二件就是相信相对于眼见。 Saudara, sepanjang Alkitab yang kita baca, kebanyakan tokoh-tokoh Alkitab ini nuntut bukti dulu sama Tuhan. 从圣经的这个历史我们来看呢，有很多圣经人物呢，就是向上帝求一个凭据。 Saudara, nggak mudah untuk percaya Tuhan tanpa dapat bukti, tanpa bisa melihat apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. 要是我们的眼睛看不见上帝能给我们什么，那要跟随上帝是不容易的。 Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan, kita melihat Musa. 当我们谈到一些我们看不见的东西，就是比如说摩西。 Waktu Tuhan panggil Musa, apakah Musa langsung katakan, siap Tuhan, saya mau layanin Tuhan? 当上帝呼召摩西的时候，摩西是不是说：“主啊，我愿意，我已经预备心来服侍你了？” Oh tidak, Musa bilang, siapa aku ini Tuhan sampai aku dipanggil untuk melayani bangsa yang begitu besar. 他说：“主啊，我是谁呀？你为何叫我去服侍那些这么大的一个以色列民呢？” Yesaya waktu Tuhan panggil, Yesaya juga katakan, bagaimana mungkin Tuhan, aku tidak bisa bicara, aku tidak fasih bicara, aku gagap ngomongnya. 当神呼召以赛亚的时候，他也是如此说，因为他说：“我怎么可能可以做到呢？我都不善言辞。” Di perjanjian baru, para murid, Petrus, tadinya dia percaya tapi akhirnya pun gagal lah juga. 但在新约圣经，彼得也是如此，他不相信耶稣。 Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, 甚至当耶稣已经复活了，
Seorang murid juga mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambung Tuhan, aku tidak akan percaya. 他的门徒其中一个门徒他也说，如果我不把手指头伸入耶稣的肋旁，我是不会相信的。 Saudara, nggak mudah untuk percaya Tuhan yang sudah disalib itu. 我们并不是很容易相信以及被钉在十字架上的耶稣， Kita butuh bukti. 我们需要凭据。 Meskipun bukti itu sudah ada di depan kita, kadang-kadang kita juga masih sulit untuk percaya, bukan? 虽然凭据我们已经看到了，但是我们心中还是不能完全的相信。 Ibarat cinta suami kepada istri, pasangan kepada pasangan yang lain, cinta itu perlu pembuktian. 就比如说夫妻之间，他们的爱的是需要有凭据的。 Tuhan ngomong ke kita, Tuhan sayang sama kita, Tuhan kasih agape-nya buat kita. 上帝已经赐下他无私的爱给了我们， Tapi kita ngomong, Tuhan aku masih perlu bukti. 但是我们却跟谁说？主 Paulus 啊，我需要凭据。 Paulus sadar kelemahan manusia. Maka Paulus juga mengatakan bahwa di dalam pasal 5 ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. 保罗在第6节说：“所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在圣内，便与主相离。” Meskipun kami lemah Tuhan, tapi kami mau sabar. Terjemahan lain menerjemahkan bagian ini dengan lebih mirip ya, lebih jelas begitu. 有另一个翻译比较简单的，就是说， Meskipun kami tidak tinggal di kemah Tuhan, kami tidak bersama-sama dengan Tuhan, kami tidak bisa melihat Tuhan, kami hidup dalam good cheer, sukacita, bahagia begitu. 虽然我们并不是在神的帐篷里，但是我们活着非常的愉快。 Dalam terjemahan bahasa Inggris menafsirkan bagian ini dengan kamu tidak akan melihat kami menundukkan kepala atau kami berjalan dengan tertatih-tatih begitu loh. Seperti orang putus asa begitu ya, menundukkan kepala dan berjalan dengan terseret-seret. 在英文的版本里面说到，你们不会见到我们低着头或拖着脚，因为我伤心，觉得脚步非常的沉重。 Keadaannya menyesakkan tidak akan membuat kami patah semangat. 在狭窄的这块情况下，并不会断掉我们的这个意志， Justru akan membuat kami melihat kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu nanti ketika kekekalan. 反而将我们带到一个我们以后会看得到的一个情景。 Saudara, masalah tidak akan pernah berakhir. 弟兄们，问题是永远不会消失的。 Tapi bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan, punya tingkat level iman yang lebih tinggi, satu level lebih tinggi untuk percaya kepada Tuhan. 但我们可以提高我们这个凭信心，我们的信心更上一层楼。 Dan yang terakhir, hidup bagi diri sendiri atau hidup bagi Tuhan. 那最后的就是为自己而活，或者是为主而活。 Saudara sekalian, apa sih tujuan hidup manusia di dunia ini? 弟兄姐妹们，我们生活在世上的目的是什么？ Katekismus Heidelberg mengatakan begini, tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati Dia selamanya. 海德堡教义问答中这么解释：人类生活主要的目的就是荣耀神，并永远享受神。 Saudara, kalau tujuan hidup kita adalah mencari uang sebanyak-banyaknya, 要是我们生活的目的就是为了是找更多的钱， tujuan kita adalah karir, masa depan anak-anak kita, 或者是我们一生中就是拼命为了我们孩子的前途， kita mau kejar sampai kapan? 我们要追求到什么时候呢？ Kita tidak akan merasa cukup, bukan? 我们并不会感到满足。 Tapi di ayat 8 dan ayat 9, Paulus mengatakan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. 但是保罗在第8节说，是更愿意离开身体与主同住。 Paulus menyadari kelemahan manusia untuk mengejar sesuatu yang kelihatan ini sehingga dikatakan kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya.
但是保罗晓得我们人类的软弱，我们的弱点，所以呢，因此虽然我们生活在我们的肉体当中，但是我们有一个盼望，就是以后我们穿上这个住在与主一起的这个穿上这个主给我们的新衣。Saudara, bukannya rasis, tapi kecenderungan orang Barat dan orang Asia itu cukup berbeda tentang relasi begitu ya. 不是说因为我们有这个种族的这分别呢，但是因为西方人和东方人对于人的这个观点有所不同。Orang Asia punya kecenderungan untuk lebih memperhatikan apa kata orang lain, sadar atau tidak sadar. 我们亚洲人呢比较注重就是外表，就是人的这个体质。Kita peduli pada kondisi fisiknya orang. 我们关心他们的这外表。Buktinya apa Bapak Ibu? 有什么证明呢？ Kalau kita ketemu dengan teman lama atau siapapun yang udah lama banget kita nggak ketemu atau mungkin 1 minggu 2 minggu kita nggak ketemu, biasanya komentar pertama kita apa? 要是我们也已经好久没有碰到这位朋友，那么当我们见到他的时候，我们从口里发出的第一句话是什么呢？ Apa Bapak Ibu, ada yang mau coba? 你们试着回答吧。我们会说什么？ Kita akan bilang apa? Bukan apa kabar. 并不是说你好吗？ Bukan apa kabar. Ada yang mau 不是 coba? 的。 Kamu gendut ya sekarang, kamu kurus ya sekarang, benar atau benar? 你现在发胖了，你为什么那么瘦？ Benar nggak? 是这样吗？ Ya, kita akan terlebih dahulu mengomentari fisiknya. 我们会看他的外表来这个评价。 Karena memang ya manusia lebih gampang terfokus pada yang kelihatan. 因为人类比较倾向于我们眼睛所看到的。 Tapi saudara sekalian, 但是弟兄姐妹们， mulai sekarang nih ya, kita anak Tuhan, jemaat Tuhan, yuk kita coba melihat sesuatu yang lebih dari itu. 我们身为神的儿女呢，我们试着我们看更远的。 Boleh kita dengan sadar mengubah komentar kita untuk menanyakan gimana kabar kamu sekarang dibandingkan tanya fisiknya ya Bapak Ibu. 我们要改掉这个习惯，我们见到人的时候呢，我们是向他问安，并不是讲一些评价他的这个外表。 Aduh gimana kabar kamu, papa kamu gimana sehat, mama kamu sehat, anak-anak kamu gimana? 比如说，哎，你好吗？父母亲还好吧？孩子们怎么样呢？ Saudara, kita punya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain. 我们倾向就是要讨他人的喜悦。 Kita suka, bukan suka ya, tapi kita terusik dengan apa yang orang lain katakan. Kita suka dengar apa kata orang lain. 我们很在意别人说什么。 Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain. 因为我们的心，我们的倾向就是讨人的喜悦。 Hal itulah yang menambah satu lagi masalah dalam hidup kita. 这就是我们生活上的另一个问题。 Ada sebuah cerita anak-anak fabel mengatakan begini. 有一个哲学的故事。 Ada seorang ayah, kita udah pernah dengar sih. Ada seorang ayah dan seorang anak membawa keledai ya, nggak salah ya, keledai, membawa keledai untuk mau dijual atau mau dibawa lah, pokoknya keledainya mau perjalanan yang jauh. 有一个父亲带着孩子骑着一个驴子，要将这个驴子卖掉。 Lalu tadinya pertama bapak dan anak menggiring keledainya, bawa tali digiring. 父子俩就是牵着这个驴子呢，一直走。 Terus ada orang yang kata, hihihi, bego amat ya bapak itu ya, bodoh amat sih itu bapak. Kenapa itu keledai nggak ditunggangin? Kenapa mereka jalan sendiri begitu? 就有人笑他们说，怎么这么笨啊？为什么不骑在驴子上？为什么拖着驴子走呢？ Akhirnya bapak itu naiklah tunggang di atas keledainya. 因此呢，父亲就骑上这驴子。 Lalu jalan lagi, lalu ada lagi orang yang komentarin, hehehe, kata, itu bapak keterlaluan sekali itu bapak. Masa dia biarin anaknya yang kecil itu jalan sambil dia enak-enak duduk di atas keledai. 那么就有人说，哇，这个父亲很过分啊，他自己骑着驴子，让他的孩子拖着驴子走。 Akhirnya tuker, anaknya yang naik, bapaknya yang giring keledai. 后来呢，孩子就上了驴子，那么父亲就下来了。 Apakah keadaan aman? 那问题解决了吗？ Ada lagi orang yang berkomentar mengatakan, aduh itu keterlaluan sekali itu anak. Masa dia kasih bapaknya yang sudah tua jalan sedangkan dia naik di atas keledai.
又有人说，哎呦，这个孩子真的是很忍心啊，让年老的父亲牵着驴子，他自己骑在驴子上面。 Akhirnya apa yang dilakukan? Naiklah si bapak dan anak ini di atas keledai. 最后他们2个都骑上了驴子。 Apakah aman selesai di situ? 问题已经解决了吗？ Tidak Bapak Ibu. 不， Orang ngomong lagi, wah keterlaluan sekali itu bapak dan anak ya. Itu keledai kecil begitu tetapi ditunggangin 2 orang. Begitu kan sampai keledainya tertati-tati untuk berjalan. 还是有人说你们俩真的是就是没有人性啊！为什么让这么小只的驴子带着你们2位那么重的负担？ Terus akhirnya dengan frustasi, apa yang dilakukan oleh bapak dan anak ini? 最后那2父子怎么做呢？ Mereka ambil kayu, mereka ikat keledainya, mereka gotong keledainya. 最后他们拿了一个棍子呢，把这个驴子绑起来，他们俩一起抬着驴子。 Pada akhirnya keledai juga tidak nyaman dan dengan keadaan itu memberontak dan keledai pun kabur. 后来这个驴子感到不舒服，所以呢，他就挣扎了，就跑掉了。 Saudara, dari cerita anak ini kita bisa melihat bahwa kita nggak akan pernah bisa menyenangkan orang lain, amin. 在这个儿童的故事当中，我们可以意识到，我们从来不能够满足他人对我们的评价的。 Kita menambah satu lagi masalah dalam hidup kita untuk menyenangkan orang lain. 我们生活当中并不是要讨他人的喜悦， Dan apa hasilnya? Kerugian. Akhirnya keledainya kabur nggak bisa dijual. 那如果我们讨他人的喜悦的话，最后我们就会亏了，就是驴子不见了，他也卖不掉驴子了。 Sehingga Paulus ngomong, kita berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. 因此保罗说，我们要讨上帝的喜悦， Bukan fokus menyenangkan orang lain supaya kita dilihat hebat, kita dilihat punya pangkat, kita dilihat keren, tidak. 我们并不是要讨他人的欢喜，让他人觉得我们是这个很了不起的。 Tapi kita mau hidup bagi Tuhan. 但是我们为上帝而活， Kita mau hidup berkenan bagi Tuhan. 我们要生活讨神喜悦。 Saudara sekalian, sadar nggak sadar hidup manusia itu sepanjang hidup manusia penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan masalah. 大家是否意识到，我们生活当中是充满着忧虑的？ Para senior sekitar umur 50-80 tahun khawatir dengan kesehatan mereka. 那年长的就是50到80岁之间，他们就是担心、担忧他们的身体状况。 Semua orang berharap sehat terus. 当然，大家都希望可以一直的健康。 Tapi kondisi degeneratif membuat kita juga terus menurun. 但是因为年龄的关系呢，我们的体质也是慢慢的受到了限制。 Turun ke level usia parubaya 30-40-an tahun. 后来我们再看中年人，就是30到49岁之间， Khawatirnya apa? Keuangan keluarga, kondisi ekonomi keluarga, berjuang mencari nafkah, pendidikan anak. 他们担心的就是家庭的经济状况，为谋生而奋斗，孩子们的教育。 Kesehatan anak, masa depan anak kita terus berkutat dengan hal-hal itu. 为着孩子的健康、前程和愿望。 Usia pemuda turun lagi levelnya, umur usia 20-an, 30-an. Khawatir dengan apa? Khawatir dengan karir, khawatir dengan pekerjaan, khawatir dengan jodoh. 接下来还年轻人，就是20到30岁之间，他们担心他们的职业生涯、生活的目标、前途和伴侣。 Turun lagi ke usia remaja, khawatir apa? Khawatir nilai di sekolah, khawatir dengan kondisi pertemanan. 青少年们就是他们担心他们的未来，他们大学的专业，他们担心学业成绩等等。 Saudara, jenjang usia mana sih yang nggak khawatir? 我们每个年龄的阶段都是充满着忧虑的。 Ketika sudah punya 2 anak, saya akhirnya mengerti dengan jelas firman Tuhan yang mengatakan haruslah kamu punya iman seperti anak-anak. 我拥有2个孩子的之后呢，我才明白了上帝说我们为什么要有像小孩子那样的信心。 Kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak tuh nggak ada khawatirnya. 为什么？因为孩子是没有忧虑的。 Mereka nggak pusing mau makan apa hari ini, mereka nggak pusing mau cari uang, cari pacar, mereka nggak pusing itu semua. 他们并不为他们今天所吃的什么担忧。
Anak-anak cuma pusingin satu hal saja. 他们只担心一件事情， Kalau orang tuanya jauh dari mereka, anak-anak khawatir. 他们的父母亲离他们远去， Ketenangan, kenyamanan mereka hilang, mereka khawatir. 他们心中就没有感到不安。 Karena orang tua adalah orang yang nyaman, pengasuhnya mereka, pengasuh yang mengasuh mereka itu ketika nggak bersama dengan mereka, nggak ada di sisi mereka, mereka baru khawatir. 因为他们父母亲是他们最亲近的人，要是最亲近的人不在他们身边，他们当然会感到担忧。 Meskipun saat ini ada begitu banyak masalah yang tidak kunjung selesai, tetaplah percaya karena masalah yang menghampiri hidup kita tidak akan pernah lebih besar dari Tuhan yang telah mengalahkan maut. 但虽然我们的生活中面对许许多多的问题，但是我们所面对的一切问题都不会大过于上帝已经击败了这个死亡，而且与我们同在。 Saudara sekalian, mari kita belajar seperti anak-anak. 我们要学习像小孩子一样， Kita nggak khawatir kalau kita nggak punya uang, kita nggak khawatir kalau kita nggak punya pekerjaan. 我们不要为我们没有事业、没有工作或者没有金钱来忧虑， Tapi khawatir kalau kita jauh dari pengasuh kita. 我们要忧虑的就是当上帝离开我们的时候， Sang pengasuh kita yaitu Tuhan kita. Biarlah kita terus percaya, berpegang kepada Dia. 上帝就是我们的守护者，但愿我们抓紧这个守护者。 Meskipun Dia tidak kelihatan mata kita, 虽然我们的眼睛看不见， biarlah kita bisa melihat Dia di dalam hidup rohani kita. 但是在我们属灵的方面，属灵的眼睛可以看到上帝。 Karena Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, maka kita akan worry less and trust more. 因为神掌控我们生活的一切，所以呢，我们要少忧虑，多相信。 少忧虑，多相信。少忧虑，多相信。 Sedikit khawatir, kurangin khawatir kita, kurangin beban pikiran kita. Percaya lebih banyak kepada Tuhan kita. 我们要减少我们的压力，我们要多相信我们的主。 Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. 我们一起祷告。 Saudara sekalian, beban apa yang sedang kamu bawa saat ini? 弟兄姐妹们，我们带着怎么样的重担呢？ Tekanan apakah yang sudah kamu hadapin beberapa waktu ini namun tak kunjung selesai? 你们过去所面对的问题，直到今日还没有解决的是什么呢？ Saat ini saya mengajak kita untuk ambil waktu di hadapan Tuhan, bawa itu kepada Tuhan. 这个时候，我请大家用点时间来到上帝的面前， Nyatakan kesulitan, kekhawatiran, beban masalahmu kepadanya. 向主诉说你所面对的问题。 Saudara, kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. 弟兄姐妹们，我们拥有一个比我们更大的一个，比我们问题更大的一个主， Kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut, 已经战胜死亡的主。 yaitu maut masalah terbesar dalam hidup manusia. 无论人生中所面对多么大的问题， Masakan masalah kita tentang sesuatu yang kelihatan di dunia ini, hal-hal yang fana, Tuhan gak bisa kuasai. 难道上帝不能够解决我们在世上眼睛可以看见的问题吗？ Kita sebagai orang Kristen yang hidup di dunia ini tidak imun dengan masalah.
我们身为基督徒在这世上，并是免不了有问题的。 Maka kita harus cukup dewasa untuk menghadapi masalah supaya Tuhan bisa dinyatakan lewat hidup kita. 但是我们要以成熟的心态来面对这些问题。 Berdoalah kepada Tuhan, nyatakan komitmenmu, Tuhan aku mau percaya sama Tuhan. 向神呼叫说：“我要信你。” Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku lebih fokus pada hal-hal yang fana di dunia ini. 主啊，求你饶恕我，要是过去我专注在这个世界的事情。 Katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku fokus hanya melihat kepada Tuhan. 要对神说：“求主帮助我们，让我们可以专注于你。” Tuhan Allah kami yang besar. 伟大的上帝， Kami manusia yang kecil datang kepadamu. 我们微小的人类来到你的面前。 Tuhan ampuni kami kalau kami lebih melihat masalah kami sebagai sesuatu yang lebih besar daripada Engkau. 主啊，求你宽恕我们。要是我们把我们的问题看成比你更大， Ampuni kami kalau selama ini kami hanya fokus melihat kepada masalah-masalah dan masalah. 饶恕我们过去，我们就是专注在我们的问题上。 Ampuni kami kalau kami hidup seperti orang yang gak punya Tuhan. 我们生活在一个好像没有主的这个状况里。 Saat ini kami datang di hadapan-Mu. 这个时候，我们来到你的面前， Kami ingin mendapatkan pemulihan dengan Engkau. 求主恢复我们。 Kami rindu punya relasi yang baik dengan Engkau. 我们要与神有亲密的关系。 Kami rindu kami bisa melihat Engkau sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang terus menyertai dan memelihara. 我们渴望你可以成为我们看顾保守我们的神。 Tolong kami untuk gak melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jahat yang terus kasih masalah kepada kami. 求主帮助我们，不要看主为一个不断的在我们生命当中给我们许多的问题。 Inilah doa kami. 这就是我们的祷告。 Biarlah masalah yang kami alami 但愿我们所面对的问题， tidak membuat kami jauh dari Tuhan. 并不至于让我们远离你， Tapi justru semakin dekat dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. 更要使我们更亲近你，荣耀你。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。